Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dapat kita bertemu sekali lagi untuk kita meneruskan kuliah kita pada malam ni menggunakan kitab Matan Safinatun Najah, dan malam ni adalah siri yang ke-16. Kepada yang berkirim salam, menulis salam, Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita malam ni diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kuliah kita yang terakhir malam tadi, kita telah membincangkan asbab ataupun sebab-sebab bagi sujud sahwi. Jadi ada 4 sebab semua. Alhamdulillah, pada malam tadi kita telah bincangkan 2 daripada sebab sunat sujud sahwi. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung lagi dan kita akan teruskan lagi pada sebab yang ketiga dan sebab yang keempat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid daraini amin. Jadi yang ketiga daripada sebab disunatkan untuk sujud sahwi, maka disebutkan di sini naqlu ruknin qawliyin ila ghairi mahallihi. Okey? Naqlu ruknin qawliyin ila ghairi mahallihi, yakni memindahkan rukun qawli kepada bukan tempatnya. Memindahkan rukun qawli kepada bukan tempatnya. Ini perkara yang ketiga. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan kena ambil perhatian sikitlah, benda ni agak sukar sikitlah banding dengan sebelum ni. Di dalam sembahyang ada 3 perkara yang kita lakukan dalam sembahyang. Pertamanya rukun, ada 13 rukun. Okey, 6 daripadanya fi'li, 5-nya adalah qauli, satunya adalah qalbi dan satu lagi adalah ma'nawi. Okey. Yang rukun fi'linya, okey, kita tahu dah 6, berdiri, qiyam, kan, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, kemudian 6 kan semua, duduk tahiyat akhir. Okey, 6 semua. Okey, baik. Sekarang yang dimaksudkan di sini ialah sunat bagi orang tu bila dia memindahkan rukun qauli kepada tempat yang lain daripada tempatnya. Bila dia pindah rukun qauli daripada tempat original dia ke tempat lain, maka disunatkan untuk sujud sahwi. Rukun qauli ada berapa? Rukun qauli ada 5. Pertama, takbiratul ihram. Kedua, membaca surah Fatihah. Yang ketiga, membaca tasyahud akhir. Yang keempat, membaca selawat ke atas Nabi SAW selepas tasyahud akhir. Yang kelima apa? Salam. Baik. Dia dalam 5 rukun qauli ni, dia terbahagi kepada 2. Nombor 1 dan nombor 5 ni, yakni takbiratul ihram dan salam ni, dia ada special case. Baik. Special case tu kita sebut lepas ni. Yang 3 ini, kita ambil contoh Fatihah. Fatihah sepatutnya dibaca di mana? Sepatutnya dibaca ketika berdiri qiyam. Tetapi orang yang semayang ni, dia baca Fatihah dalam rukuk, atau dia baca Fatihah dalam sujud. Baca Fatihah dalam rukuk, baca Fatihah dalam sujud tidak membatalkan semayang.
tetapi dia pindahkan rukun qauli yang sepatut dibaca di dalam waktu qiyam, tetapi dibaca di dalam waktu tempat lain, di dalam rukuk atau dalam sujud. Maka dalam situasi yang macam ni, sunat baginya untuk dia sujud sahwi di hujung sembahyang sebelum dia bagi salam. Ini maksudnya memindahkan rukun qauli. Rukun qauli daripada tempat asalnya. Selain daripada selain daripada takbiratul ihram dan juga salam. Baik, takbiratul ihram dan salam lagu mana? Takbiratul ihram dan salam kalau pindah batal sembahyang. Tu. Yang tiga tadi kalau pindah tak batal sembahyang, cuma sunat sujud sahwi. Tetapi kalau takbiratul ihram dengan yang hujung ni salam, takbiratul ihram dan salam, kalau pindah daripada tempat original dia, maka batal sembahyang. Macam mana tempat original dia? Takbiratul ihram di mana tempat original dia? Cuba jawab sikit tuan-tuan semua. Tempat original takbiratul ihram kat mana? Cuba tulis sikit kat komen. Tempat original takbiratul ihram. Tempat asal takbiratul ihram di mana? Kan? Boleh? Tak ada jawapan? Ke tak naik? Kat mana tempat asal takbiratul ihram? Qiyam. Okey. Okey, bagus. Baik. Saudara Akmal jawab qiyam. Masa qiyam dan masa mula-mula. Apa ni, Sam? Rahsia? Allah, rahsia pula. Takbiratul ihram tempat dia masa mula-mula nak masuk sembahyang waktu qiyam. Allahu akbar masuk sembahyang. Baik, kalau dia pindahkan ke tempat lain, tempat mana? Contohnya lah, dia dah baca Fatihah, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Maka dengan sengaja dia pergi takbir sekali lagi. Allahu akbar, dia pergi takbir sekali. Apa jadi? Batal sembahyang. Batal sembahyang. Sebab tu orang takbir kan, dia takbir Allahu akbar. Ada tu tempat takbir ihram, masuk dah sembahyang dia. Dia pergi takbir sekali lagi. Allahu akbar. Takbir tadi dah sah. Takbir kedua tadi batal sembahyang dia. Dia takbir kali ketiga, Allahu akbar. Okey, dia masuk balik sembahyang. Dia takbir pula, dah masuk dah sembahyang tapi was-was punya. Dia takbir sekali lagi, Allahu akbar. Batal sembahyang. Maka pada waktu yang keempat ni dia pun baca bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya sembahyang dia tak masuk, batal. Ini kena hati-hati ya, jenis was-was penyakit. Allahu akbar, sembahyang dia dah masuk. Kemudian dia tak ada niat berhenti sembahyang apa semua, dia takbir sekali lagi, Allahu akbar. Maka sembahyang dia batal. Sebab apa batal? Kerana memindahkan takbiratul ihram daripada tempat original dia. Tempat original dia dimula sembahyang. Dia dah betul dah tadi, tapi dia takbir sekali lagi, batal. Sama juga dengan salam. Salam yang nombor 5 tadi, rukun yang kelima, rukun qauli kelima, pindahkan daripada tempat yang original dia, batal sembahyang. Kita bagi salam pada rakaat yang ketiga zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, batal. Kenapa? Kerana kita dah sengaja bagi salam di tempat yang bukan tempatnya. Sembahyang zuhur bagi salam di rakaat yang keempat, akhir, tapi dia bagi yang ketiga. Okey, itu yang dimaksudkan di sini. Jadi memindahkan rukun qauli di sini maksudnya rukun qauli selain daripada takbiratul ihram dan juga selain daripada salam. Okey? Tuan-tuan yang ada kitab bagi catatan sikit. Adapun memindahkan rukun qauli yakni takbir dan juga salam itu membatalkan sembahyang. Seperti yang saya taswir masalah tadi, saya buat contoh tadi. Okey. Soalan yang seterusnya. Selain daripada rukun, adakah membatalkan sembahyang? Kita pindahkan selain daripada rukun qauli, adakah membatalkan sembahyang? Yakni sunat ab'ad yang kita baca, yakni kunut dan tasyahud awal, ataupun sunat hayat lain yang kita baca. Qauli, yakni bacaan lain yang bukan rukun, yang bacaan tu adalah sunat. Adakah batal? Adakah sunat kita sujud sahwi? Ini soalan. Ini tambahanlah daripada kitab ni. Kitab ni disebut memindahkan rukun qauli saja. Okey. Soalan dia, kalau selain daripada rukun qauli, yakni sunat-sunat qauliyah, sunat-sunat bacaan
Sama ada sunat bacaan tadi, sunat ab'ad, seperti sujud sahwi, dan, seperti kunut dan juga tasyawal, ataupun sunat bacaan yang lain seperti tasbih, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dan sebagainya. Kita pindah daripada tempat asal. Contoh kunut, kita pergi baca dalam sujud. Contoh tasyahud awal, kita pergi baca di tempat lain. Tasyahud awal, kita pindah ke tempat yang ketiga, di rakaat ketiga. Patut tasyahud awal di rakaat kedua, dia pindah ke rakaat ketiga. Bacaan ini adakah disunatkan sujud sahwi? Okey, dia punya huraian macam ni. Dia panjang, sebab tu saya kata bab ni dia panjang sikit. Kalau benda itu tasyahud awal, kalau pindah, sunat sujud sahwi. Kalau benda itu kunut, kalau pindah dengan niat kunut, dia baca doa kunut, Allahumma hdini fi man hadait dalam sujud, dengan masa dia baca tu dengan niat kunut, dia nak baca kunut di situ, maka itu sunat sujud sahwi. Tetapi kalau dia pindahkan di situ dengan niat doa, dia zikir, oleh kerana dia kata doa kunut ni bagus betul lah, aku nak baca dalam sujud lah. Pasal sujud ni kan disunatkan berdoa, tapi doa lain aku tak jumpa bagus lebih daripada doa kunut. Aku nak baca Allah Mahdi ni juga di situ. Yang ni tidak disunatkan sujud sahwi. Dia pindah tadi dengan niat zikir. Adapun kalau dia pindah dengan niat kunut, itu kena sujud sahwi. Okey, dua. Sunat-sunat selain daripada dua ini, yang ketiga. Ada satu lagi, ketiga. Surah. Surah kalau dipindah, surah patut dibaca lepas Fatihah. Dipindahkan ke rukuk, dipindahkan ke sujud, baca dalam sujud, pun sama, sunat sujud sahwi. Tiga ni hak sunat, tiga ni yang sunat dipindahkan, sunat sujud sahwi. Selain daripada tiga ini, kalau pindah pun, contoh subhana rabbiyal azim, baca di mana tuan-tuan semua? Baca dalam rukuk. Dia pergi baca dalam sujud, pindah subhana rabbiyal azim, patut baca dalam rukuk, dia pergi baca subhana rabbiyal azim dalam rukuk. Yang ini tak sunat sujud sahwi. Jadi hak sunat, perkara-perkara sunat, kalau dipindahkan, yang sunat sujud sahwi tiga benda saja, iaitu tasyahud awal, kunut dan surah. Tiga saja. Tasyahud awal, kunut dan surah. Okey? Hafal tu? Hak lain daripada tu hak sunat, tidak sunat kita sujud sahwi. Kalau sujud sahwi juga batal sembahyang kita. Kalau kita tahu. Contohlah kita pindah surah, kita pindah bacaan tadi. Bacaan subhana rabbiyal azim, kita pindah ke dalam sujud. Kita kata, aku pindah sini pula. Kita pun sujud sahwi di hujung. Padahal tak dituntut pun kita sujud sahwi. Mana kita dah tambahkan rukun. Dah tambahkan perbuatan dalam sembahyang. Tambah perbuatan dalam sembahyang. Itu sujud 2 kali tu kita tambah tanpa ada sebab yang mengharuskannya. Maka sembahyang kita jadi batal. Itu kena ingat. Dengan syarat kita tahulah. Kalau kita tak tahu tu dimaafkan. Sebab benda ni benda yang rumit. Jadi dimaafkan pada perkara-perkara yang rumit kalau kita jahil. Okey, jelas tuan-tuan semua? Okey, jadi 2 pecahan. Pecahan yang rukun, tiga benda ini sunat sujud sahwi. Yang takbir dengan salam, itu bukan sunat sujud sahwi, batal terus kalau pindah. Pecahan kedua, sunat. Yang sunat, 3 benda saja kalau pindah sunat sujud sahwi, iaitu pertama, kunut. Yang kedua, tasyahud awal. Yang ketiga, kunut pun tadi dengan niat kunut lah. Kalau tak niat kunut, tak juga. Dan yang ketiganya ialah surah. Selain daripada 3 ini, tidak disunatkan untuk sujud sahwi. Tak tahulah masa semayang kita ingat tak benda ni. Takut masa semayang terlupa. Apa ustaz beritahu gitu. Jadi ingat kan, letak dalam kepala, pecahannya 2 macam tu. Boleh 2 pecahan. Yang rukun, 3 rukun ini saja sunat sujud sahwi. Untuk takbiratul ihram dan salam, itu batal terus semayang. Yang sunat, 3 sunat ni ya kalau pindah sunat sujud sahwi, iaitu tasyahud awal, kunut, dipindahkan dengan niat kunut. Adapun dipindahkan dengan niat doa, tak sunat sujud sahwi. Yang ketiga ialah surah, dipindahkan selain daripada tempatnya, dengan niat membaca. Contoh dia baca ayat Quran, surah ke ayat Quran ke dalam sujud. Tetapi kalau dia pindah dengan niat doa, tak apa. Contoh dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
dia pindah ke dalam sujud, dia baca. Itu ayat Quran. Tapi dia pindah ke dalam sujud dengan niat itu doa. Ini tak apa, tak sunat sahwi. Kalau pindah bacaan surah ke dalam selain pada tempatnya dengan niat bacaan surah. Selesai yang ketiga. Baik. Kalau tuan-tuan ada soalan, tuan-tuan boleh tulis di ruangan komen ni, insya-Allah. Yang keempat, untuk sunat sahwi yang keempat ialah iqa'u ruknin fi'liyin ma'ihtimali ziyadah. Melakukan rukun fi'li dalam keadaan kebarangkalian pertambahan. Okey, dalam keadaan ada kebarangkalian pertambahan. Okey, dalam keadaan ada kebarangkalian pertambahan yang dia buat. Macam mana misalnya? Baik, misalnya sekarang ni kita semayang zuhur. Kita semayang rakaat pertama, rakaat kedua. Dalam rakaat kedua kita tengah qiyam, kita duduk teringat dalam kepala kita, aku rukuk ke tak rakaat pertama tadi? Okey, nampak? Aku rukuk ke tak? Rukuk ke tak? Maka bila jadi was-was ini, rukuk ke tak, apa hukum dia? Kira tak lah. Rukuk ke tak, kira tak rukuk. Itu kaedah fiqahnya. Maka bila tak rukuk, apa nak buat? Undur balik rukuk. Tetapi kita undur balik buat rukuk itu adalah ihtimal, ada kebarangkalian. Ada kebarangkalian kita dah rukuk. Ada kebarangkalian kita belum rukuk. Kita tak yakin pun benda tu rukuk atau tidak. Jadi bila kita undur dan rukuk balik di rakaat pertama dan kita terus balik sembahyang kita ikut susunannya, maka yang kita undur rukuk tadi itulah dia panggil ada ihtimaluz ziyadah. Maksudnya ada kebarangkalian bertambah. Maksudnya ada kebarangkalian kita dah rukuk. Ada kebarangkalian kita belum rukuk sebab kita was-was. Maka pada waktu itu kita disunatkan untuk sujud sahwi di hujung nanti. Sama juga dengan situasi yang kedua, contoh yang kedua, kita semayang zuhur. Kita di masuk rakaat ketiga, kita was-was. Ini ketiga ke keempat, ketiga ke keempat. Kan? Masuk rakaat lah. Berapa-berapa tak tahulah. Dia was-was. Ni 3 ke 4. Maka kaedahnya bila 3 ke 4, yang 4 itu tak yakin. Kan? Yang nombor 4 tu kita was-was. Buat ke tak buat nombor 4. Yang ketiga tu yakinlah. Maka kita ambil yang nombor 3. Maka kita pun tambahlah satu lagi rakaat. Tetapi kita tambah satu lagi rakaat tu ada ihtimal, ada kebarangkalian ziyadah bertambah. Sebab mungkin kita dah buat rakaat keempat dan mungkin kita belum. Cuma kita syak, was-was. Syak, bukan was-was. Syak, dia punya kalimah betulnya syak. Ragu-ragu. Adakah dah buat atau belum buat? Maka dah buat atau belum buat itu dia ada kebarangkalian dah buat, ada kebarangkalian belum buat. Maka kita pun jadikan rakaat yang kita sedang ada ni adalah 3 dan kita tambah satu lagi. Maka sebab itu yang kita tambah satu lagi tu ada ihtimaluz ziyadah. Kemungkinan yang ni yang kelima. Kemungkinan. Kan? Tetapi kaedah kata kalau 3 ke 4 ambil 3. Oleh kerana itu maka disunatkan di hujung nanti untuk sujud sahwi sebelum daripada kita memberi salam. Okey? Itu dia punya surah ataupun bentuk rupa gambaran pada situasi ataupun masalah yang keempat ini. Jadi selesailah 4 perkara yang disunatkan untuk kita sujud sahwi. Dia panggil sebab sunat kita sujud sahwi. Baik, Jadi sunat sujud sahwi. Sujud sahwi ni bila? Sujud sahwi ni sebelum salam, selepas tahiyat akhir. Berapa kali sujud? 2 kali sujud. Itu asas lah. Hak sekali dan sebagainya itu panjang perbahasan dia. Saya tak nak sentuh lah sebab menyusahkan. Okay, baik. Sujudnya 2 kali. Baik, kita sujud. Habis kita baca tahiyat akhir. Habis kita baca Allahumma ghafirli apa semua doa. Selesai Allahumma ghafirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma habis semua. Selesai semua kita baca doa. Kita pun sujud. Sebelum kita sujud, kita kena niat dalam hati kita, aku nak sujud kerana Allah Ta'ala. Aku nak sujud sahwi kerana Allah Ta'ala. Maka kita pun sujud. Satu, bab kita turun dan bacalah dalam sujud tadi, Subhana man la yanam wa la yashu. Subhana man la yanam wa la yashu. Subhana man la yanam wa la yashu 3 kali.
Kita bangkit, Rabbighfirli warhamni wajburni macam biasa. Sujud sekali lagi. Subhana man la yanam wa la yashu. 3 kali. Kita bangkit, terus bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekiranya kalau kita tak buat sunat ab'ad dengan sengaja, kita tinggalkan dengan sengaja, mana-mana perbuatan yang kita tinggalkan dengan sengaja bukan dengan terlupa, maka bacaan dalam sujud sahwinya sunat dibaca Astaghfirullahalazim, 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 menggantikan Subhana man la yanam wa la yashu tadi. Tetapi bukanlah benda itu satu keperluan. Kalau saya baca Subhana man la yanam wa la yashu belaka, Ustaz, dalam dua-dua kes tak ada masalah ke? Tak ada masalah. Cuma ulama bahagikan begitu. Seperti yang saya sebutkan pada soal jawab malam tadi, insya-Allah. Okey, itulah sujud sahwi. Baik. Tuan-tuan tulis dulu soalan, insya-Allah saya akan jawab di hujung nanti ya, seperti biasa. Baik, yang seterusnya fasal yang seterusnya, ab'adus salati sab'atun. Ab'adus salah, yakni sunat ab'ad dalam sembahyang ada 7. Okey? Kalau tuan-tuan jumpa di tempat lain 8, tempat lain 20, itu tak ada masalah lah. Itu cara kira saja. Sama macam rukun sembahyang, ada 13, ada 14, ada 17. Ini cara kira saja. Bendanya sama saja. Bendanya sama. Yang memperpanjangkan lagi, dia dipanjang. Baik, kita lihat sunat ab'ad yang pertama, iaitu at-tashahudul awal. Tashahud awal. Tashahud awal ni ada ramai juga orang keliru. Bila kita tanya dia, tashahud awal ni sampai mana? Tashahud awal ni sampai Allahumma salli ala Muhammad. Tashahud akhir sampai kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad innaka Hamidum Majid. Silap tu. Tashahud awal, tashahud akhir sama je bacaannya. Tashahud awal sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tashahud akhir sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tashahud akhir. Cuma beza tashahud awal dan tashahud akhir. Tashahud awal dibaca di tengah sembahyang. Tashahud akhir dibaca di akhir sembahyang. Habis tu Allahumma salli ala kama tu apa benda? Itu bukan tashahud, itu selawat. Itu selawat ke atas Nabi SAW. Di lepas tashahud akhir itu rukun. Lepas daripada tashahud awal itu sunat ab'ad yang kita jumpa lepas ni. Biar tuan-tuan boleh cerakingkan satu-satu hukum. Jadi di dalam tashahud awal mana? Allah at-tahiyatul mubarakah sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu nama dia tashahud awal. Ini hak sunat ab'ad yang nombor 1 ni. Okey. Sunat ab'ad nombor 2, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi. Selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tashahud awal. Sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu tashahud awal. 1. Sunat ab'ad nombor 2, Allahumma salli ala Muhammad. Di situ itu sunat ab'ad yang lain. Kalau tuan-tuan baca at-tahiyatul mubarakah sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah saja, Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan tak baca dalam tahiyat awal, maka tuan-tuan sunat sujud sahwi. Sebab apa? Sebab satu sunat ab'ad tuan-tuan tinggal. Apa sunat ab'adnya? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad tak baca. Kan? Boleh? Tu jelas. Jadi at-tashahudul awal, tashahud awal. Yang kedua, wa qu'uduhu, dan duduknya. Yang ketiga, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada tashahud awal. Yang keempat, wassalatu ala al-al fi tashahudil akhir, selawat ke atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada tashahud akhir. Tashahud akhir kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah sampai kepada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dibaca di akhir sembahyang dipanggil tasyahud akhir. Okey, Allahumma salli ala Muhammad itu rukun. Rukun yang nombor 11, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rukun nombor 12 bagi salam. Rukun nombor 13 apa benda? Tartib. Jadi rukun yang ke-11 dalam 13 rukun iaitu selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu rukun. Baik. Lepas pada rukun tu wa ala ali Muhammad, ini sunat ab'ad. Masa tasyahud akhir tadi. Wa ala ali Muhammad itu sunat ab'ad. Jadi kalau tuan-tuan baca di tasyahud akhir at-tahiyatul mubarakah sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan baca kat tu je. Sah dah sembahyang tuan-tuan semua. Tetapi sunat sujud sahwi sebab apa? Sebab tuan-tuan tak baca wa ala ali Muhammad. Itu selawat ke atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada tasyahud akhir. Okey, yang nombor 4 ni. Kemudian yang kelima dan yang keenam wal qunutu wa qiyamuhu. Qunut dan berdiri untuk kunut. Okey, kunut dan berdiri untuk kunut itu termasuk di dalam sunat ab'ad. Okey, itu nombor 5 dan nombor 6 iaitu kunut dan berdiri untuk kunut. Kunut ni apa? Kunut ni mana-mana doa, mana-mana permintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang di dalamnya mempunyai dua perkara. Pertama, talab, minta pada Allah. Yang kedua, as-sana', puji kepada Allah. Memuji nama Allah, meminta pada Allah. Walaupun sependek-pendek, Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah aku, itu minta pada Allah. Ya Ghafur, wahai Tuhan yang Maha Pengampun, itu puji pada Allah. Itu dah dipanggil kunut. Kan? Itu maksud kunut. Kalau orang tanya doa kunut ni apa benda? Doa yang di dalamnya ada dua perkara, iaitu perkara pertama permintaan pada Allah, yang kedua sana', puji kepada Allah. Itu doa kunut lah tu. Apa-apa pun. Kan? Contoh apa benda? Kita baca akhir surah apa benda? Surah Al-Baqarah. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Kan? Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Itu puji. Anta maulana. Engkau ya Allah Tuhan kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Boleh juga tu. Tak hafal lain kan? Tu boleh baca. Tu dah dikira kunut dah. Dan yang ketujuh dan yang terakhir as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa as-salatu 'ala was-salatu was-salamu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wasallam fihi, yakni pada kunut. Yakni selepas daripada kunut kita selawat pula pada Nabi, itu sunat ab'ad yang lain. Jadi untuk dapat penuh sunat ab'ad kita baca Allahumma ghafirli ya Ghafur. Ini kunut pendek lah. Allahumma ghafirli ya Ghafur. Itu kunut. Kan? Kemudian yang terakhir ni, yang ketujuh ni, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada kunut. Maka kita baca wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Cukuplah dua-dua tadi. Kalau baca kunut saja tak ada selawat, kena sunat sawi juga. Jadi baca dua. Allahumma ighfirli ya Ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Boleh tu? Kita nak cepat pagi-pagi. Kadang-kadang kita wajib baca kunut pendek. Bila mana wajib baca kunut pendek? Bila mana kita bangun lambat. Wajib baca kunut pendek. Okey. Kita bangun lambat. Kalau kita sembahyang baca kunut panjang, nescaya sebahagian sembahyang kita, hujung ekor sembahyang kita keluar daripada waktu.
Pasal kita Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait. Bila kita turun sujud yang kedua, keluar dah waktu. Tek bunyi jam di masjid. Habis subuh. Maka kita semayang sebahagian semayang kita dalam luar waktu. Maka kalau dalam situasi macam ni, kita kena tinggalkan kunut panjang, baca kunut pendek saja. Wajib. Sebab haram. Haram apa? Haram mengeluarkan sebahagian daripada sembahyang kita daripada waktu dia. Bawa keluar sembahyang kita keluar daripada waktu. Itu hukumnya haram. Kan? Lepas tu kena tahu juga kunut pendek ni. Mana tahu bangun lewat. Kita bangun lewat. Allah tinggal 5 minit lagi. Ambil sembahyang cepat-cepat, sembahyang. Baca hak rukunnya. Kan? Sunat abang tadi baca kunut pendek. Allahumma ghafirli ya ghafur. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahu akbar. Yang penting semua sembahyang kita dalam waktu. Itu lebih penting. Daripada kita baca hak sunat-sunat tadi. Baik, selesai. Habis kan tuan-tuan semua? Selesai? InsyaAllah. Kemudian kita masuk kepada fasal yang seterusnya. Faslun tabatulus salatu bi arba'asyarata khaslatan. Batal sembahyang dengan 14 perkara. Sekarang dia akan masuk bincang kepada kita ni perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Okey? Perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Baik. Perkara yang membatalkan sembahyang mengikut kitab ni ada 14 semua. Ada 14 sembahyang. Ada 14 perkara. Termasuk di dalam perkara yang membatalkan sembahyang ini, samalah juga dia membatalkan sujud sejadah dan juga sujud syukur. Sujud tilawah, sujud syukur dan juga semayang jenazah. Walaupun bentuknya agak lain daripada semayang yang biasa. Semayang jenazah, kalau berlaku salah satu daripada 14 ni, batal juga semayang jenazah. Sujud syukur, kalau berlaku salah satu daripada 14 ni, batal sujud syukurnya. Sujud tilawah, kalau berlaku salah satu daripada 14 ini, batal sembahyang, batal sujud tilawahnya. Baik, kalau tengah semayang, ada salah satu daripada 14 ni, batal semayang. Kalau belum semayang lagi, ada salah satu daripada 14 ni, maka tidak jadi semayang tadi. Okey? Itu dia kata, dia kata apa dalam kitab Nailur Rajak, dia kata apa? Tafsudu bihusuli wahidatin min arba'a asyarata khaslatan asna'aha wala tan'akidu in qaranat ibtidaiha tidaaha. Okey, kalau salah satu daripada 14 ni berlaku tengah-tengah semayang, maka batallah semayang. Fasad mana batal. Dan kalau benda ini ada pada waktu mula takbir, Allah mula takbir, tapi ada salah satu 14 ni, maka tidak terjadi semayang tu. Semayang tu tak jadi. Okey, InsyaAllah. Baik, yang pertama kita baca secara ringkas. Yang pertama, bil hadathi. Batal sembahyang tadi dengan hadas. Hadas ni terbahagi pada dua. Hadas kecil, hadas besar. Dua-dua hadas ini bila berlaku kepada orang yang sedang sembahyang, orang yang sedang sembahyang jenazah, orang yang sedang sujud tilawah, orang yang sedang sujud syukur, maka batallah ibadat yang dia buat tadi. Okey? Batallah ibadat yang sedang dia buat tadi. Apa contoh hadas kecil? Hadas kecil ialah keluar apa benda perkara yang batalkan sembahyang lah, yang 4 kita sebut dulu. Keluar salah suatu daripada 2 jalan. Kentut, keluar kentut. Itu batal juga. Keluar air kencing, batal. Sebab tu Nabi SAW lalu di sebelah lalu di dua kubur. Lalu Nabi SAW sebut, tuan dua kubur ni sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dia bukanlah diazab dengan sebab benda yang besar pada pandangan kamu, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dia benda besar. Apa benda besar? Amma ahaduhuma fa innahu la yastabri'u minal baul, wa ammal akharu fa innahu yamshi bin namimah. Kata Nabi SAW, yang pertama ni dia tak tuskan kencing dia.
Dia kencing tapi tak tuskan kencing. Maka apa jadi? Kalau kencing kita tak bagi tus, tak bagi keluar habis, tengah kita semayang, air kencing keluar, sap dia keluar. Maka apa jadi? Wuduk kita batal. Kalau wuduk batal, dia berhenti semayang, dia tak akan diazab dalam kubur dan dia buat semayang balik. Pasal apa? Pasal tak ada masalah. Semayang, keluar air kencing, batal air semayang, kemudian dia berhentilah semayang dan semayang semula. Tetapi yang jadi masalahnya ialah bila keluar air kencing tadi, dia dah batal wuduknya, tetapi dia teruskan semayang. Maka ada dua jenayah yang dia buat. Jenayah. Kesalahan yang dia buat. Salah pertama, dia semayang tanpa ada wuduk. Haram. Yang kedua, dia semayang, kain dia bernajis. Itu pun haram juga, tak sah. Kan? Jadi ada dua kesalahan di situ. Okey? Jadi sebab itu bila berhadas, kena berhenti semayang. Baik, bila kita semayang berjemaah, kita nak berhenti semayang macam mana dalam keadaan kita berhadas? Kalau kita berhadas, kita nak berhenti, kalau kita berhadas, kita nak berhenti semayang dalam keadaan semayang berjemaah. Macam mana? Katalah, keluar kentut tadi. Keluar kan? Kentut keluar. Kita nak berhenti macam mana? Sunat kita letak tangan kita di hidung macam ni. Dan kita keluar daripada saf. Lalu depan saf pun tak apa, kerana ada darurat. Okey? Lalu depan saf orang pun tak apa, tak haram. Tutup macam tu. Dan keluarlah. Kenapa? Untuk pertama, menjaga maruah kita. Sebab orang kata, berdarah hidung. Kan? Kalau kita tak tutup macam ni, orang kata macam-macam mak kita. Ni kenapa berhenti semayang ni? Jahil ke apa ni? Macam-macam orang boleh. Yang kedua, menjaga orang yang semayang di sebelah kita. Sebab kalau kita tak tutup macam ni, dia akan berfikir macam-macam. Pasal apalah ustaz ni berhenti semayang? Tu imam ni baca tak betul ke? Jadi dia pula ada berfikir ke kita yang berhenti ni. Akhirnya semayang dia pun tak khusyuk. Jadi kita bantu dia, kita letak gini, seolah-olah kita berdarah hidung. Kita buat tu. Itu dia panggil menipu sunat. Kan? Nak jaga dia supaya semayang dia tu tidak terganggu dan tidak jadi hilang fokus dan khusyuk tadi. Keluar gitu. Okey? Jadi hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas besar ni jarang berlaku lah. Hadas besar ni jarang berlaku. Tapi kalau berlaku, batal lah semayang. Kan? Hadas besar apa? Perkara yang mewajibkan mandi. Perkara yang mewajibkan mandi. Kan? Tengah-tengah semayang, keluar air mani. Itu batal lah semayang kerana berhadas besar. Okey? Baik. Jadi, dalam situasi ni. Okey. Kalau kita semayang, tiba-tiba tu imam tadi berhadas besar. Adakah semayang kita makmum ni sah atau tak sah? Contoh macam ni. Tu imam ni, dia datang semayang subuh pagi, dia semayang. Lepas pada semayang dah. Kalau dalam semayang tadi, lain cerita. Dia kena berhenti. Lepas pada semayang, baru dia ingat. Dia kata, malam tadi berjunuk, pergi ke masjid, tak mandi wajib. Jadi tu imam bagi tadi. Apa jadi dengan semayang kita? Adakah tu imam tadi kena ijtihad? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, minta maaf lah, saya nak ijtihad ni. Pagi tadi saya semayang tak mandi wajib lagi, kata dia. Jadi tuan-tuan qada baliklah semayang subuh tadi. Adakah tu imam tadi kena ijtihad macam tu? Tuan-tuan, itu keaiban. Kalau dia ijtihad macam tu, habis orang pun ingat kan, sampai 7 keturunan orang tadi. Ni cucu siapa ni? Cucu tu imam tak mandi wajib. Ya Allah. Jadi sebenarnya dalam fiqh, sembahyang kita dah sah, sembahyang tu imam je tak sah. Sebab mana-mana kecacatan yang ada pada tu imam, tapi benda tu tak nampak, kecacatan yang batin, yang khafiyah, yang tersembunyi, sembahyang makmum sah, sembahyang imam je tak sah. Tapi kalau kecacatan itu zahirah, kecacatan yang zahir, yang mana kita pun nampak, boleh nampak walaupun tak nampak. Contoh najis kat kain, kita tak nampak, tapi lepas sembahyang baru tahu ada najis kat kain tu imam, maka sembahyang kita tak sah dan juga sembahyang imam pun tak sah. Itu jadi sekarang untuk berhadas tadi, tuan-tuan tak payah ijtihad lah, tak payah tulis kat grup WhatsApp.
Minta maaf lah. Tak payah istiar lah. Minta maaf tuan-tuan semua. Qadha semayang pagi esok qadha semayang pagi tadi saya tak mandi wajib. Okey, insyaAllah. Tetapi kalau dia ingat tengah semayang, dia wajib berhenti. Tengah semayang dia ingat. Berhenti berhenti, dia kena suruh orang lain ganti. Sambung. Istikhlaf dia panggil. Orang yang belakang dia tu naik ganti. Itu nama dia istikhlaf. Selesai. Sama ada hadas kecil ataupun hadas besar, maka batal sembahyangnya tadi. Hadas kecil apa? Batal wudu. Hadas besar apa? Berlaku perkara yang mewajibkan mandi. Baik, selesai. Yang kedua, biwuqu'in najasah illam tulqa halan min ghairi hamlin. Dengan jatuhnya najis ke atas badan dia atau pakaian dia. Kalau najis jatuh atas badan dia atau pakaian dia, badan dia atau pakaian dia, kena tengok. Yang pertama, jatuh najis ke atas badan dia. Contohlah, badan dia jatuh najis ke atas tangan. Ni badan. Pakaian, ni tubuh badan. Kena najis ke atas tangan. Baik, kena tengok tadi. Najis tadi, najis kering ke najis basah? Kalau najis kering, hempuk gitu. Jangan tolak dengan tangan. Sebab dia tak boleh. Dia kata, wuqu'in najasah, jatuh najis, illam tulqa halan, sekiranya dia tidak campakkan dengan segera, min ghairi hamlin, dengan tidak mengangkat, dan wala masin dalam syarat disebut, dan juga tidak bersentuh. Okey, baik. Jadi saya baca sikit apa benda ni? Ka'an kanat ya bizatan wa nafadha sawbahu halan aw ratbatan. Ni dia punya huraian dia macam ni. Najis tadi, katalah najis tu kering. Bila najis kering, kita dah belajar dulu bab najis. Ni katakan najis jatuh atas tangan kita. Lepas tu benda tu kering. Bila dia kering, kita dah belajar bab najis dulu, dia tak berpindah najis tu ke kulit kita. Maka kita pun nafadha, makna kita rentak terus. Rentak dan najis tu hilang. Kita rentak dengan segera. Semayang tu sah. Pasal apa? Pasal najis tu kering. Kalau najis tu basah, kita boleh basuh. Kan? Kita rentak dan kita celup air. Contoh kita semayang tepi kolah. Allah elok dia jatuh najis, kita rentak, celup air dalam kolah. Air kolah tu kan boleh membersihkan najis. Sebab dia dua kolah. Kita celup dan kita angkat terus. Semayang kita tak batal. Kenapa? Kerana segera kita bersihkan najis. Baik, itu selesai. Itu kalau kena kat badan. Kalau kena kat pakaian, apa jadi? Kalau kena kat pakaian, kena tengok. Najis tadi tu najis basah ke najis kering? Kita ambil hak basah dulu. Tahi cicak basah. Kena kat pakaian. Baik, pakaian tadi yang jenis boleh campak ke tak boleh campak? Kan? Okey. Kalau pakaian yang jenis boleh campak, contoh kopiah, kena najis tak cicak, di kopiah kita basah, berpindahlah najis. Jadi kopiah kita ni jadi mentah najis. Kita pun campak dengan segera. Kita tolak. Jangan angkat je ni. Kita jangan pegang. Kita tolak terus. Tepis. Tolak macam tu. Begitu kita tolak. Maka sah semayang kita. Sah semayang kita. Kenapa? Kerana kita tak menanggung benda tu. Min ghairi hamlin. Tak menanggung. Okey? Kalau najis tadi tidak boleh terkena pada pakaian yang tidak boleh dicampak. Yang tak boleh dicampak. Pakaian ni tak boleh dicampak. Contohnya pakaian bahagian aurat. Kalau campak terbuka aurat. Maka apa jadi? Batallah semayang kita. Kita kena berhenti dan pergi basuh dan semayang semula. Kalau najis tu tadi najis kering, kena ke atas bahagian kita, kalau kita boleh campak dengan segera, campaklah dengan segera. Campak dengan segera, kebah. Jangan angkat, jangan sentuh. Begitu. Kan? Jangan sentuh dia dan jangan angkat najis tadi. Maka sahlah sembahyang tadi. Okey? Kalau kita tak buang dengan segera, maka batallah sembahyang. Itu pun kalau benda itu berlaku di tempat selain daripada masjid. Kalau tempat itu masjid, tak boleh. Kalau tempat itu masjid, najis kering ke najis basah, kita kena batalkan sembahyang. Sebab apa? Sebab mencampakkan najis dalam masjid hukumnya haram. Maka kalau dia jatuh ke atas kita,
sekarang dalam masjid, maka kita berhentilah sembahyang dan buang dia di luar. Itu pun sekiranya masa masih panjang lagi lah. Kalau masa dah pendek, campaklah dalam masjid pun teruskan sembahyang. Kalau najis kering. Kalau najis basah, tak boleh nak buat apa lah. Itu kena bersih. Jadi huraian dia beza antara najis basah dengan najis yang kering. Panjang huraian dia. Saja saya panjangkan supaya tuan-tuan jelas macam mana nak buat. Kan? Kalau saya berhenti terus sembahyang Ustaz, tak boleh. Sebab tu kena tahu huraian tadi. Kenapa tak boleh? Sebab kita dah belajar di awal-awal kuliah dulu, ibadat wajib kita tak boleh berhenti. Melainkan ada benda-benda yang dibenarkan kita berhenti. Sebab tu kita kena tahu. Susah juga. Baik, saya urang balik. Kalau kena pada pakaian, kalau najis tu tadi kering, dicampakkan, terus dicampakkan tanpa sentuh, campak gitu angkat baju, okey, sembahyangnya sah. Kalau najis tu basah, kalau pakaian tu tadi yang boleh dibuka, kena buka. Kan? Pasal dia basah, dia jadi dah mentah najis pakaian ni. Okey, kena buka. Kalau pakaian tu tak boleh dibuka, maka berhentilah sembahyang dan basuh pakaian tadi dan sembahyang semula. Semua keadaan campak-campak ini ni jika bukan berlaku dalam masjid. Kalau dalam masjid tak boleh. Sebab mencampak najis dalam masjid hukumnya haram. Ludah pun haram. Al-buzaqu fil masjidi khati'atun. Kata Nabi, berludah dalam masjid adalah khati'ah, adalah dosa. Wa kafaratuhu dan kafarahnya untuk menghapuskan dosa tadi, dafnuha. Wa kafaratuhu dafnuha. Dan kafarah untuk menghapuskan dosa tadi ialah menanamkan. Tanam apa? Tanamkan ludah tadi. Lantai masjid macam zaman Nabi lah. Lantainya adalah pasir. Tapi kalau lantai zaman sekarang ni, kena basuh lah. Kan? Kita sendiri basuh. Kalau ludah, kita sendiri basuh. Ludah tu tak najis. Itu pun dah dosa. Apa tu najis? Buang dalam masjid, hukumnya haram. Baik, yang ketiga, wankishafil aurati illam tastur halan. Baik, terbuka aurat jika tidak ditutup dengan segera. Terbuka ni maksud apa? Maksudnya ditolak oleh angin. Itu saja, dimaaf. Selain daripada angin, batal sembahyang. Angin saja dimaaf. Terbuka aurat jika tidak ditutup dengan segera. Maksudnya angin datang, pun terbuka aurat kita pun tutup dengan segera. Itu sah lagi sembahyang. Selain daripada angin, mengikut satu qaul pendapat ulama, tidak dimaafkan. Batal tu sembahyang. Contoh, anak kita kecil datang, dia selak kain kita, berhenti, batal sembahyang. Selak kain nampak aurat, batal sembahyang. Kenapa? Kerana yang dimaafkan mengikut setengah ulama ialah angin saja. Itulah yang eloknya kita pakai itulah. Senang sembahyang kita tu kira sah tanpa khilaf. Jadi yang dimaafkan angin. Contoh tengah-tengah sembahyang, kipas tu besar, angin dia kuat, terselak kain kita pun torok tu, tutup dengan segera. Okey, sah lagi sembahyang. Tapi tengah-tengah duduk sembahyang, anak kita hak kecil, dia datang perap, dia selak kain kita. Dia datang, dia selak perap kain kita, nampak aurat. Walaupun kita tutup dengan segera pun, batal dah sembahyang tadi. Okey, hak dimaafkan apa benda? Angin sahaja. Okey, tutup dengan segera, bau tidak membatalkan sembahyang. Kemudian wa nutqu bi harfaini aw harfin mufhimin amdan, dan bercakap dengan dua huruf ataupun satu huruf yang wa nutqu bi harfaini aw harfin mufhimin amdan, bercakap yakni bertutur dengan dua huruf ataupun satu huruf tetapi memberi faham dengan sengaja. Okey? Maksudnya dua huruf. Keluar daripada mulut dia dua huruf yang bukan zikir, yang bukan baca ayat Quran, yang bukan doa. Contoh dua huruf apa dah? Berdehem. Tanahnuh. Berdehem. Berapa huruf tu? Alif, ha, ya, mim agak-agak. Kan? Ada 4 huruf. Jadi berdehem ni tanpa ada apa-apa keuzuran boleh membatalkan sembahyang. Dia duduk saja. Apa
apa benda tak tahu. Kan? Jadi benda ni boleh membatalkan sembahyang sebab mengeluarkan dua huruf. Dua huruf keluar. Dan dua huruf tadi bukan bacaan Quran, bukan bacaan zikir, bukan bacaan doa. Ataupun satu huruf tetapi memberi faham. Dalam bahasa Melayu tak ada kot satu huruf memberi faham. Tapi bahasa Arab banyak. Qi, qaf. Qaf satu huruf je bagi bawah. Qi. Maksudnya jaga-jaga. Minal wiqayah, mana jaga. Jaga diri. Qi maksud jaga diri. Jadi walaupun dia sebut qi sebatah huruf qaf tetapi memberi faham. Mana orang faham kataan tu. Itu pun batal juga sembahyang. Ini jika disebut dengan sengaja. Tetapi kalau dia disebut dengan tidak sengaja, malam tadi kita dah sebut, kalau disebut tak sengaja, maknanya dia tak ingat dia ni dalam sembahyang, ataupun dia terlupa, ataupun dia jahil, maka dimaafkan 6 patah perkataan. 6 patah. 6 patah perkataan dimaaf. Kan? Contoh dia terlupa tengah sembahyang, dia duduk sembahyang, orang ketuk pintu, dia sembahyang tepi pintu. Kan? Orang tu pun bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia pun jawab. Waalaikumsalam. Itu jawab bercakap dengan orang. Waalaikum satu. Assalam dua. Baru dua kalimah. Ini tak apa. Dimaafkan. Pasal apa? Pasal dia tak terlupa. Dia terlupa. Tetapi sunat sujud sawi kita belajar semalam kan? Mana kita buat satu perkara yang dilakukan dengan, kalau benda itu dilakukan dengan sengaja batal sembahyang, tapi dilakukan dengan tak sengaja tak batal sembahyang. Jadi contohnya itulah, tak batal sembahyang tetapi sunat sujud sawi. Tapi kalau dia jawab tadi dengan sengaja batal sembahyang. Tetapi sunat sujud sawi. Okey, insya-Allah sambungan besoklah, insya-Allah. Setakat dulu malam ni, wallahu a'lam. Perkara membatalkan sembahyang. Besok kita sambung perkara yang membatalkan sembahyang. Ada 2-3 perkara lagi insya-Allah. Banyak lagi ni, dia 14 semua. Dan kita masuk bab jemaah, kemudian jamak, kemudian Jumaat, kemudian mayat. InsyaAllah sempat habislah sebelum Ramadan. InsyaAllah kita cuba habiskan sebelum Ramadan sampai bab puasa nanti insyaAllah. Dia sampai bab puasa je kita ni. Haji tak ada. Okey, insyaAllah. Ada soalan ke? Tengok sini ya. Bukan lagu best Sam, itu qasidah. Soalan, jika dah terbatas selepas akad takbiratul ihram 2 kali, apa solusinya? Jika dah terbatal selepas akad takbiratul ihram 2 kali, apa solusinya? Solusinya tak ada apa. Dah terbatal, macam dia tak sembahyang lah. Allahu Akbar kali kedua, dia keluar sembahyang lah. Kan? Jadi maknanya dia tak sembahyang lah tu. Dia boleh pergi terus makan, minum apa semua. Sebab dia dah keluar sembahyang, batal dah. Dia tak perlu nak bagi salam ke apa, tak. Sebab apa? Sebab sembahyang dia automatik dah sembahyang, dah batal, maknanya macam dia tak sembahyang lah. Jadi kalau dia teruskan, maknanya itu bukan sembahyang. Melainkan dia niat Allahu Akbar, dia dah masuk sembahyang tapi dia rasa tak puas hati. Dia niat batalkan sembahyang, baru batal sembahyang, lepas tu dia takbir Allahu Akbar kali kedua, itu okey. Sebab dia dah batalkan sembahyang tadi. Tapi kalau Allahu Akbar, dia dah masuk sembahyang elok dah, cuma dia takbir tanpa dia niat batalkan sembahyang dia takbir kali kedua Allahu Akbar, jadi batal lah sembahyang dia. Tiba-tiba kali kedua itulah yang dia anggapnya jadi, padahal dia dah keluar sembahyang. Jadi maknanya dia tak sembahyang. Dia baca Fatihah, dia rukuk apa semua, itu bukan sembahyang. Okey, itu kena tahu tu. Okey, Amirul Ashraf Samsuddin memindahkan rukun qauli bukan pada tempat, maksudnya menambah ke atau tak buat rukun qauli pada tempatnya.
Tak, dia baca benda tu di bukan tempat original. Kan? Fatihah tu sepatutnya dibaca di qiyam. Tapi dia baca di qiyam. Dalam rukuk pun dia baca. Kalau tak baca di qiyam tu bukan kata sujud sahwi, itu semayang tak sah. Pasal itu rukun. Memindahkan rukun qauli maksudnya patut benda tu dibaca di sini, dibaca di tempat lain. Dia dah baca di situ, baca pula tempat lain. Itu maksudnya. Kalau langsung tak baca Fatihah di qiyam, itu semayang tak sah. Bukan sujud sahwi. Sujud sahwi tak boleh nak sujud sahwi. Semayang tak sah terus. Sujud sahwi ni dia hanya menampal kecacatan dalam sembahyang. Okey? Kalau pindah bacaan ke dalam sujud, tapi baca dalam hati je, tak sebut. Macam mana Ustaz? Tak dipanggil baca dalam hati. Baca ni maknanya apa yang keluar di mulut. Dalam hati tak. Dan kalau zikir dalam sembahyang ni disebut dalam hati, dia tidak berpahala. Dia tidak dapat pahala zikir. Okey? Sebab dia kena keluar di mulut baru dapat pahala. Sebab tu kita dah sebut dulu, mana-mana rukun qauli nak sah mesti keluar dan berbunyi di telinga. Sekurang-kurang. Zikir yang sunat untuk dapat pahala mesti keluar di mulut dan berbunyi di telinga. Kalau dalam hati je tak dapat pahala. Okey? Kalau yang rukun, kalau dalam hati je tak sah. Kalau yang sunat, kalau dalam hati saja tak dapat pahala. Baik, seterusnya. Ustaz, kalau kita tak tahu, kita tertinggal satu rukun, seperti rukuk dalam rakaat pertama, jadi teringat masa rakaat kedua semasa qiyam, boleh tak kita ambil kaedah tambah saja satu rakaat sebab rakaat pertama tak sah? Tak boleh. Sebab kita belum buat benda yang sama yang kita terlupa. Contoh, kita terlupa pada rakaat pertama rukuk. Sekarang kita duduk di qiyam pada rakaat kedua. Belum buat rukuk lagi. Belum buat rukuk. Nampak rukuk. Rakaat pertama, kita tinggal rukuk rakaat pertama. Okey? Sekarang kita duduk di qiyam rakaat kedua. Yang kita tinggal ni rukuk kan? Lepas tu baru rukuk. Ini sama-sama ni rukuk. Baik, belum lagi buat benda yang sama ni. Maka kita teringat. Apa nak buat? Kita kena pergi ke sini. Buat rukuk. Dia baru sambung semayang kita balik. Terus balik. Baru masuk rakaat kedua. Tetapi kalau kita teringat, kita tak rukuk ni, selepas kita dah buat rukuk, dalam rukuk tu baru kita teringat, maka rukuk ini, dia masuk ke sini. Rukuk ni masuk sini. Maka rukuk ni masuk sini, mana rukuk ini, hak patut di rakaat kedua sebenarnya di rakaat pertama. Lepas tu kita sambung lepas tu, itu sebenarnya kita buat benda di rakaat pertama. Jadi nampak macam semayang kita tu 5 rakaat lah, kalau semayang zuhur. Itu dia punya kaedah. Macam tu. Dia kena tengok waktu kita teringat tu bila. Kalau kita teringat tu belum buat lagi benda tu, kita kena pergi ke tempat tu. Kalau kita teringat tu sedang buat benda tu, benda yang kita sedang buat sekarang ni, ganti, replace ke tempat tu. Ataupun selepas daripada tu pun sama. Boleh tambah. Kena tambah satu lagi rakaat. Bukan boleh, kena tambah satu lagi rakaat. Okey? Ustaz, boleh tak kiranya Ustaz listkan 27 perkara sunat dilewatkan semayang yang Ustaz syarahkan semalam? InsyaAllah lah, kalau saya sempat malam besok lah saya sebutkan perkara-perkara itu. Saya buka kitab, saya pun tak ingat, dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Okey, insyaAllah. Kalau contoh, Ustaz, kalau contoh sujud tidak sah, maka kena undur dan ulang semula sujudnya. Kemudian sujud sahwi di hujung. Kerana ihtimalu ziyadah juga ke? Ya, sama. Ihtimalu ziyadah lah tu. Sebab sujud yang kita undur tadi, kita buat tadi, kebarangkalian kita dah buat, kebarangkalian tak buat. Itu dipanggil ihtimal ziyadah. Cuma kita was-was, buat ke tak buat, buat ke tak buat. Kan? Jadi mungkin kita dah buat. Kan? Okey. Andai lupa bacaan sujud sahwi, apa bacaan lain boleh dibaca masa sujud sahwi? Bacaan dalam sujud sahwi itu tidak wajib. Tuan-tuan boleh baca apa saja di dalam sujud sahwi. Boleh tuan-tuan baca apa saja yang tuan-tuan rasa nak baca. Subhanallah boleh, Subhana Rabbil Azim wa bihamdih pun boleh, macam sujud biasa pun tak apa. Cuma bacaan tu sunat saja. Okey, seterusnya.
Apa yang dimaksudkan dengan duduk istirahah dalam solat? Duduk istiharah. Bukan istiharah, istirahah. Duduk istirahah tu duduk selepas sujud yang kedua, sebelum bangun ke qiyam sujud, qiyam ke rakaat seterusnya. Contoh, kita semayang dari rakaat pertama. Habis sujud yang kedua rakaat pertama, sebelum daripada kita masuk ke rakaat kedua, kita duduk, itu nama dia duduk istirahah. Duduk sekejap baru kita bangun. Itu sunat. Duduk istirahah itu sunat. Bukan kata lepas sujud kedua tu Allah terus bangun berdiri. Duduk dulu. Itu nama dia duduk istirahah. Duduk beristirahat. Khalid Imran, kunut panjang, kunut pendek. Yalah. Boleh tak sujud sahwi semasa solat sunat? Ya, sama. Sujud sahwi ni tak semestinya solat fardu. Semua solat yang berlaku 4 perkara tadi, sunat sujud sahwi. Tidak semestinya di sembahyang fardu. Sembahyang sunat, sembahyang fardu sama. Ustaz, biasanya ayat doa ni lafaz Rabbana. Kalau baca tasbih Zunnun, Al-Anbiya, Hasbunallah wa ufawwidu amri ilallah, boleh ke dianggap doa juga? Hasbunallah, Hasbunallah pun boleh dianggap doa juga, sebab dia dalam sirah khabariyah. Khabariyah dia panggil khabariyah lafzan, insya'iyah maknan. Kalau belajar nahwu, khabariyah lafzan, insya'iyah maknan. Bentuknya khabar, tetapi sebenarnya insya'. Kita nak minta kepada Allah, Hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah. Macam khabar, tetapi ya Allah, cukupkanlah bagi kami. Itu maksudnya. Macam wassallallahu lah, wassallallahu ala sayyidina Muhammad, itu khabariyah, tapi sebenarnya maksud insya'iyah. Wassallallahu, Tuhan telah berselawat kata, itu khabar. Lafaz tu lafaz khabariyah, tetapi sebenarnya kita maksud ya Allah, selawatkanlah ke atas Nabi Muhammad. Itu maksudnya. Dia panggil khabariyah lafzan, insya'iyah maknan. Jadi boleh juga hasbunallah, dan boleh juga wa ufawwidu amri ilallah, aku serahkan perkara aku kepada Allah. Itu permintaan pada Allah. Innallaha basirum bil ibad, itu pujian pada Allah. Kalau semasa solat fardu kita terlupa baca surah selepas Fatihah, perlu tak kita sujud sahwi? Tak. Surah terlupa baca surah, tak sunat sujud sahwi. Sebab surah tadi bukan sunat ab'ad. Surah tadi sunat hayat. Sunat sujud sahwi 4 benda tadi je. Okey? Yang kena sujud sahwi tu dia pindahkan. Maksudnya surah sepatut dibaca dalam qiyam, tetapi dia tak baca dalam qiyam, ataupun dia dah baca dalam qiyam, tetapi dibaca pula di tempat lain, di dalam sujud. Dibaca pula tempat lain dalam rukuk, dalam iktidal. Itu yang sunat sujud sahwi tu. Sebab dibaca di lain pada tempat dia. Dia tak boleh lain pada tempat. Kan? Kasut letak dia dalam rak kat depan, kan, depan pintu. Kalau kasut buat masuk ke tempat tidur, salah tempat lah, tak kena. Jadi kena betulkan. Jadi cara nak betulkan tadi macam mana? Betulkan benda tu kena sujud sahwi. Itu misalnya. Adakah batal solat kerana solat akhir waktu sehingga keluar waktu? Tidak batal solat, cuma haram sekiranya disengajakan benda tadi. Okey? Kita semayang lewat sampai sebahagian daripada sembahyang kita tu keluar daripada waktu. Kenapa kita lewat? Soalannya, kita sengaja. Tak ada sebab apa, tak ada masyakkah apa, tak ada apa, sengaja je, tak ada keuzuran apa, sengaja lewat ke. Akhirnya keluar daripada waktu sebagai sembahyang kita. Sembahyang tak batal, terus je lah. Tetapi hukum melewatkan sembahyang ke waktu itu sampai sebahagian sembahyang kita keluar waktu tanpa ada apa-apa keuzuran, hukumnya haram. Tapi kalau ada keuzuran, contoh lupa, kan kita dah belajar ada 2 keuzuran, lupa dan tidur. Kita sedar-sedar tengok Allah dah lewat dah subuhnya, tapi kita memang tak sedar pun dalam waktu subuh, sedar-sedar dah lewat. Ini termasuk dalam keuzuran. Maknanya terlupa, tertidur tadi keuzuran. Tak semayang pun tak berdosa, apatah lagi lewat semayang. Itu tak apa, ada keuzuran. Ini kita lewat sampai keluar waktu tanpa ada apa-apa keuzuran, maka hukumnya berdosa
Tetapi semayang tu tetap sah. Teruskan sampai habis. Jangan kata berhenti semayang pula. Ada kelonggaran ke untuk wanita hair apa ni? Hair untuk baca dan pegang Quran? Haid ke? Dalam mazhab kita Imam Syafi'i tak ada lah. Cuma kalau mazhab lain adalah. Pegang, ada yang kata boleh pegang. Cuma mazhab Syafi'i tak boleh. Baca Quran pun sama. Mazhab Syafi'i kita, baca Quran dengan niat membaca Quran tak boleh. Tapi kalau baca Quran dengan niat zikir, boleh. Okay? Niat zikir, boleh. Tapi kalau baca Quran dengan niat baca Quran, tak boleh. Pegang Quran, tak boleh. Itu mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi mazhab lain ada yang kata boleh. Kan? Jadi kalau kita darurat sangat, terpaksa dan sebagainya, ada mungkin adalah situasi-situasi yang kita terpaksa taklid mazhab lain, itu mungkin boleh. Tapi sekadar kita nak baca, nak pegang Quran, nak baca masa PKP ni sebagainya, saya ingat tak sah lah. Sebab apa? Sebab semayang pun Allah Ta'ala cutikan kita, apatah lagi Quran. Semayang aku baca Quran ni, baca Quran bawah kedudukan daripada semayang. Semayang lagi besar. Semayang pun Allah Ta'ala cutikan kita. Jadi nak buat apa Ustaz? Zikir banyak. Subhanallah, bismillahilladzi la yadhurru ma ismi syai'un, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, hasbunallah wa ni'mal wakil, Allahumma salli ala Muhammad. Banyak zikir. Zikir tak ada masalah, berzikir lah. Kan? InsyaAllah. Jadi kita cuba ikutlah pandangan mazhab kita Imam Asy-Syafi'i. Tak dapat nak salin, nanti insyaAllah kawan-kawan tolong tulis kot. Tak dapat nak salin, doa kunut pendek tadi. Nanti insyaAllah kawan-kawan yang boleh salin nanti, Allahumma ghafirli ya ghafur, nanti tolong tengok di sinilah di komen. Dah saudara Akmal tulis Allahumma ghafirli ya ghafur, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Adakah batal, Farid Laila, adakah batal solat seorang itu jika solat dalam kenderaan sedangkan surau di depan mata? Bila kita tanya, kawan kata Islam tu mudah. Macam mana Ustaz? Solat dalam kenderaan? Kenderaan macam mana tu? Kalau dalam kereta, macam mana dia nak semayang dalam kereta? Sebab semayang ni kan kena berdiri. Kan? Nak berdiri macam mana dalam kereta? Dia tak boleh semayang dalam kereta sedangkan ada tempat yang boleh berdiri. Tak semestinya semayang di surau, tetapi mesti cukup rukun. Kalau semayang fardu lah saya cerita ni, semayang sunat tak apa. Ulama-ulama daripada Yaman, ada yang datang ke Malaysia. Satu ketika tu ada kawan saya Haji Zin bagi tahu, ulama daripada Yaman dia bawa nak pergi ke Kedah. Dalam perjalanan daripada Kuala Lumpur naik kereta, kereta Estima ke apa yang seat dia ini. Duduk dalam sepanjang perjalanan tu semayang sunat. Allah, atas kereta sambil duduk. Ini tak ada masalah sebab kita dah belajar dah. Semayang sunat boleh semayang sambil duduk walaupun boleh berdiri. Kan? Semayang sunat banyak-banyak semayang Allah, kita bersembang je. Kan? Nak boleh sampai ke Kedah 5 jam tu, sembang pop sampai Kedah. Ulama-ulama tak semayang Allah. Allah Akbar. Dan tak apa, tak menghadap kiblat pun dalam semayang sunat. Tetapi kalau kata semayang dalam kenderaan atas nama semayang fardu 5 waktu, ini tak boleh sebab fardu mesti berdiri. Macam mana dia nak semayang tak berdiri dalam kereta? Kan? Nak berdiri macam mana? Saya ingat tak ada lagi kereta yang boleh berdiri. Kan? Bas, tak tahulah, Allah Alam. Tapi maknanya begitu. Mesti kena turun, tak semestinya turun di surau. Turun kat mana-mana pun boleh, tapi semayang di kawasan, di tempat yang boleh berdiri. Berdiri menghadap kiblat. Kalau dalam kenderaan tu sambil berjalan menghadap kiblat ke tak? Semayang sunat tak apa. Jadi soalan ni tak jelas sama ada semayang sunat ataupun semayang fardu. Jadi saya tak berani nak jawab panjang lagi lah. Kan? Semayang tak semestinya di surau. Agama Islam kita ni, di mana-mana saja boleh semayang. Tuan Haji Alim, bolehkah kita berdoa pada ayat keempat surah Al-Fatihah dalam solat?
Kalau boleh, berapa lama kadar masa kita boleh berdoa? Doa di ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Di situ kan? Ayat keempat. Dan begini ya, tak kisahlah ayat mana-mana, tuan-tuan semua. Dalam bacaan Fatihah, kita dah belajar dulu, syarat antara syarat sah bacaan surah Fatihah mesti mualah. Tak boleh berhenti lama. Kalau dia kata Maliki yaumiddin, lepas tu dia niat dalam hati apa-apa kan, sekejap. Dia nak ke apa kan, tu tak ada masalah. Sekejap. Tapi kalau dia Maliki yaumiddin, lepas tu dia niat dalam bacaan doa dalam hati. Dia minta apa-apa panjang pula, maka putus mualat. Bila putus mualat, kena start balik baca Fatihah. Okey. Seterusnya, solat subuh di tanah suci nak baca kunut tak? Imam tak baca. Mohon bertanya. Ya, kalau kita yang mazhab Syafi'i, kita bacalah kunut. Kan? Sebab mazhab ni adalah pegangan, kepercayaan kita, keyakinan kita, benda ni betul dan sebagainya. Kalau kita tak nak baca pun, tidaklah menjadi satu kesalahan. Tapi kalau kita ni yang jenis mazhab Syafi'i, kita rasa dalam pembelajaran kita dan pegangan kita, kunut ni sunnah ab'ad. Maka kita bacalah. Kan saya dah sebut sebelum ni, baca caranya adalah baca kunut pendek. Allahumma ghafirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Okey, itu. Kalau makmum sebelah kita pengsan, sawan dan sebagainya ketika kita sedang solat, apakah hukum kita batalkan solat pada masa itu? Ya, boleh batalkan sembahyang. Sebab darurat. Kan? Dia tengah pengsan, kalau kita tak tolong, mungkin lidah dia terputus tengah sawan kan, terkacik lidah. Berhentilah sembahyang. Sama juga kita tengah sembahyang, Allahu Akbar. Kemudian kita tengok orang buta nak lintas jalan. Kan? Kita berhentilah sembahyang. Oi, jalan oi. Batallah sembahyang dah bercakap. Kan? Jangan kita kata, aku tengah sembahyang ni, nak berhenti sembahyang kan tak boleh pula. Lantak engkau lah, bukan betul, mati engkau lah. Yang penting sembahyang aku. Tak ada, kecuali ada beberapa tempat yang dibenarkan untuk kita berhentikan sembahyang. Antaranya inilah tempat yang darurat macam ni. Boleh tak Ustaz jelaskan kadar najis yang dimaafkan? Najis yang dimaafkan ni banyak. InsyaAllah. Jadi nak cerita najis yang dimaafkan tu panjang cerita dia. Kalau tuan-tuan boleh tengok yang video-video sebelum ni, siri-siri sebelum ni, malam ni dah siri ke-16. Ada kita ceritakan sedikit bab najis dan juga najis yang dimaafkan. Nanti tuan-tuan tengoklah siri ke berapa, saya tak ingat. InsyaAllah. Panjang cerita najis yang dimaafkan. Jika selepas solat baru kita sedar ada najis di badan atau pakaian kita, adakah perlu diulang solat kita? Ya, pendapat Imam Syafi'i ada dua. Satu pendapat tak perlu diulang, itu pendapat lama. Pendapat baru wajib diulang. Jadi kita pakai pendapat baru, wajib ulang semayang tadi. Kenapa? Semayang tadi tidak sah. Walaupun masa kita semayang kita rasa sah. Jadi kita dah sebut dah, dalam bab ibadat mesti kena ada dua. Pertama, zon kita, kepercayaan kita. Okey, pada waktu kita semayang tu, kita rasa semayang kita sah. Dan yang kedua, nafsul amri, reality. Adakah betul ke reality tu sah semayang kita? Dua tu kena ada. Kalau ada satu je tak boleh. Tadi ada satu lah. Zon kita sah, tapi pada realitinya semayang kita tak sah. Sebab apa? Sebab ada najis yang tidak dimaafkan. Maka semayang kita kena qadha semula. Tapi kalau dalam bab muamalat, dia ada ringan sikit. Yang seperti saya sebutkan tadi, bukan tadi, sebelum ni, bab muamalat dia mesti ada nafsul amri pada realiti saja. Contohnya orang curi harta ayah dia. Yang saya sebut sebelum ni, contoh dia curi harta ayah dia, dia pun pergi jual harta. Lepas 5 hari dia curi, dia pergi jual. Pada hari kedua daripada hari kecurian tu, ayah dia meninggal. Hari kelima yang dia jual tu harta dia dah. Sebab apa? Jadi pusaka dah, milik dia dah. Jadi dia jual, pada waktu dia jual, dia anggap harta curi. Tetapi tak berdosa. Pasal apa? Pasal walaupun anggapan dia harta curi, pada hakikatnya adalah harta dia dah. Jual beli dia dah sah. Sebab dalam bab muamalat, dia kira pada nafsul amri saja, pada realiti saja. Tapi dalam ibadat tak. Pada pandangan kita dan juga pada nafsul amri. Jadi pada pandangan kita, semayang kita sah. Tetapi sebenarnya ada najis. Maka najis tadi menyebabkan semayang kita tak sah dan kita kena ulang balik semayang tadi.
Imam Palestin suka berdehem sebelum baca surah 3-4 kali. Jadi kita nak kata dia batal tu tak boleh lagi lah. Kita boleh ikut lagi. Cuma dia sendirilah yang dia tahu batal tu tidak. Adakah dia berdehem tu kerana ada hajat? Ada keperluan ke nak untuk baca surah seperti suara tersekat ke? Ataupun berdehem dengan tidak ada hajat sengaja? Kalau dia berdehem dengan tak ada hajat, baru batal. Kalau berdehem dengan ada hajat, maka tak ada batal. Jadi kita ihtimal tak batal lah. Gitu. Ihtimal tak batal. Jadi sah semayang. Ikut dia sah. Cuma dia sendirilah tahu dia tak sah tu. Sah. Jadi dialah kita belajarnya. Hai, banyak lagi ni. Berapa dah? Pukul berapa dah ni? Boleh tak kita sambung besok jawab soalan ni? Lewat dah ni tuan-tuan semua. Naya orang nak tidur pukul 11 ni. Saya jawab soalan Puan Zarina yang terakhir. Tuan-tuan yang belum dijawab lagi soalan, kita sambung malam besok boleh sebab dia lewat sangat ni, jadi lama sangat pun tak elok juga belajar ni. Takut saya tak nampak tuan-tuan semua, tuan-tuan nampak saya kan. Takut dah macam-macam situasi, dah terlena ke, terbaring, terbungkam ke, macam-macam ada di sana. Jadi soalan terakhir lah saya jawab untuk malam ni untuk Puan Zarina. Perkara nombor 4, batal solat. Bagaimana orang yang melatah? Bercakap dia. Melatah tu dia secara sengaja ke tak sengaja? Tak sengaja. Baik, tak sengaja tu dimaafkan berapa patah tadi? 6 patah kalimah. 6 kalimah. Jadi melatah dalam lingkungan 6 kalimah, okey lagi. Orang jakah dia, hoi, hoi. Berapa kalimah tadi? Hoi. 3 baru. Kan. Jadi tidak sengaja. Dia masuk dalam kategori tak sengaja. Baru 3, okey, sah lagi semayang dia. Tetapi orang yang buat orang tu melatah, hukumnya haram lah, ganggu orang semayang. Jadi penyakit orang ni macam-macam. Orang tengah semayang, dia jakah lah suruh orang tu melatah. Kan? Itu perangai. Sebenarnya, saya nak bagi tahu tuan-tuan semua, antara bentuk kezaliman dan benda yang tidak patut dilakukan, kita mempermainkan orang melatah. Kita suka tengok dia, kita suka. Itu sebenarnya orang melatah tu penat. Dan kita telah memperbodohkan dia. Kita buat main-main kat dia. Kan? Kita tengok, dia pun kita pun suka jadi orang duk gelak kat dia. Tak boleh sebenarnya benda tu. Hukum dia. Menjatuhkan maruah. Kan? Memperbodohkan orang. Mempenatkan orang dan sebagainya. Kadang-kadang buat melatah sampai 2, 3, 4 lama lah kan. Sampai orang tu penat siapa. Lepas tu latahkan lagi. Itu satu benda yang tak betul. Jangan dibuat macam tu, jangan ditiru. Orang latah, kita jangan main-mainkan dia. Hukumnya tak elok lah hukum dia. Jadi soalan yang lain, insyaAllah tuan-tuan semua, kalau saya perlu jawab, tuan-tuan copy lah, kemudian paste besok di ruangan komen besok, insyaAllah. Okay? Setakat dulu insyaAllah. Malam ni lah paling lama sekali, hampir dekat sejam setengah. Hampir dekat sejam setengah. Jadi lama-lama pun tak elok juga tuan-tuan semua. Biarlah sikit-sikit je. Tapi yang penting kita dapat manfaat, insyaAllah. Sekian, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.